Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Alhamdulillah, kita sambung kitab Minhajul Abidin. Kita sampai pada muka surat 265. Baik. Nabi SAW bersabda, Lailata usriya bi ra'aitu fin nari qauman ya'kulunal jif faqultu ya Jibril man haula? Qala haula'i alladhina ya'kulun luhuman nas. Pada malam aku diisrakan, kata Nabi SAW, aku melihat satu kaum yang di dalam neraka sedang memakan bangkai-bangkai. Maka kata Rasulullah, aku bertanya kepada Jibril, siapakah ini wahai Jibril yang duk makan daging bangkai ni? Maka Jibril menjawab, kata dia, inilah orang yang memakan daging-daging manusia. Alladzina ya'kuluna luhuman nas, orang yang makan daging-daging manusia. Apa maksud orang yang makan daging manusia? Orang yang mengumpat orang. Mengumpat orang ni, perumpamaan dia tuan-tuan, macam makan saudara kita yang dah mati, makan mayat. Perumpamaan mengumpat tu tuan-tuan, punya kotor, punya besarnya dosa dia, punya kotornya perbuatan mengumpat. Mayat orang, kita ambil daging dia pergi masak. Tak kira lah masak apa pun, masak merah ke, rendang kicap ke, rendang tok ke. Bila kita tanya daging apa ni sedap ni, inilah daging opah kamu, mak masak. Agak-agak cucu tu nak makan tak tuan-tuan? Ni daging siapa ni mak? Sedap sangat ni mak masak. Daging apa ni mak? Daging rusa ke? Rusa bendanya bapak kamu dah mak potong daging dia. Tak ada tanam semua, kaki dia mak ambil, peha dia mak simpan dalam peti air habuan nak buat sup. Kotornya tuan-tuan perbuatan mengumpat. Kita takkan gamak makan maita akhi. Kita takkan makan mayat saudara kita. Nak makan mayat mak kita, mayat bapak kita, kita tak makan. Tak sanggup satu, tak gamak satu, geli satu. Tapi kata Rasulullah, perumpamaan orang yang mengumpat macam makan saudara dia sendiri. Tapi berapa ramai yang sanggup mengumpat? Berapa ramai yang rasa tak salah mengumpat? Yang rasa bersalah hari ni sembahyang tak pakai topeng, yang tu rasa bersalah. Semayang tak pakai mask, rasa bersalah pula. Tengah-tengah semayang nampak pula lampu biru duk pakai sebelah tu, habislah aku. Berhenti semayang tuan-tuan, gagau dalam bukit, ada mas tu, tak ada pula dah, lebuhlah 1000 ekor. Yang tu yang manusia yang duk rasa takut tuan-tuan. Yang dia mengumpat, dia tak rasa apa. Mengumpat lebih buruk daripada duk makan luhuman nas, daging-daging manusia. Kata Rasulullah, aku duk tengok dalam neraka ada sekelompok manusia yang duk makan yakulunal jif. Sekelompok manusia yang duk makan bangkai. Bangkai ni tuan-tuan nama dia al-jif. Jayafa. Okey, jim yafa maknanya bangkai. Bangkai-bangkai maksudnya jamak daripada perkataan tu. Duk makan bangkai ni apa? Rupanya tuan-tuan, kata Jibril, itulah golongan yang ketika hidup dalam dunia dulu, lidah mereka ni digunakan untuk mengumpat.
maka dihumban dalam neraka duk makan daging manusia. Baik, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Iqta' lisanaka an hamalatil Qur'an wa tullabil ilmi wa la tumazziqin nas bilisanika fatumazziqaka kilabun nar." Kata Nabi, "Iqta' lisanak." Iqta' maknanya potong. Qata'a, potong. Iqta', potonglah lisanaka, lidah kamu. Bukan maknanya tuan-tuan pergi ambil gunting, pergi kerak, pergi ambil pisau, pergi kerak, bukan. Maksud iqta' lisanaka, potonglah lidah kamu. Stop daripada bercakap. Jangan bercakap. Apa dia? An hamalatil Quran, kepada orang-orang yang menanggung Al-Quran. Hamalatil Quran maknanya ialah orang yang pegang Quran, orang yang bercakap bersandarkan Quran, orang yang bercakap bersandarkan kepada nas Al-Quran. Kata Allah, jangan kamu mengumpat mereka. Kata Rasulullah, jangan kamu kata kepada mereka. Iqta' lisanaka hamalatul Quran. Potong lidah kamu, berhenti kamu daripada bercakap menghina orang yang menanggung Al-Quran. Bukan menunggang, menanggung. Apa maksud menanggung dia? Yakni orang yang ahli ilmu di dalam Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, orang yang bercakap bersandarkan kepada Al-Quran, bercakap bersandarkan kepada nas. Kata Rasulullah, jangan kau kutuk mereka. Kemudian kata Nabi, wa tullabil ilmi. Yang kedua, jangan kau mengatakan nista kepada penuntut-penuntut ilmu. Tullabil ilmi. Dua orang tuan-tuan yang Nabi pesan, jaga lidah. Jangan duk mengata pada dua golongan ni. Siapa dia? Nombor satu, orang yang faham Al-Quran, orang yang bercakap dengan Al-Quran, orang yang bercakap bersandarkan pada Al-Quran. Jangan kutuk dia orang. Nombor dua, jangan kutuk pada siapa? Orang yang menuntut ilmu. Dua ni jangan duk kata. Okey, dua ni jangan duk kata. Sebab Nabi tak bagi kata. Tapi hari ni tuan-tuan, dua golongan inilah yang manusia kata. Sedap bila kita kata Al-Quran sebut macam ini. Kita kata Al-Quran cakap macam ini. Al-Quran beritahu madu tu adalah ubat. Mai ada orang tanya pula, ada bukti saintifik ke? Dia mai tanya kita balik, ada bukti saintifik tak yang menunjukkan madu ni ubat? Maknanya hari ni tuan-tuan, ada orang yang meletakkan sains lebih tinggi daripada Quran. Apa nak jadi ni? Saya cakap benda ni lama dah tuan-tuan. 5-6 tahun dulu saya cakap. Ada satu agama dalam dunia, agama yang terbaru. Nama dia agama Scientology. Agama Scientology ini, salah satu penganutnya ialah Tom Cruise, Mission Impossible. Mission Impossible itu nama dia Tom Cruise pelakon dia. Dan dia menganut agama apa? Dia menganut agama Scientology. Apa maksud Scientology? Sains boleh buat semua benda. Di antara kepercayaan Scientology ialah akan sampai satu masa nanti orang yang mati boleh dihidupkan semula. Akan ada yang berjaya mencipta bagaimana nak menghidupkan orang yang dah mati. Sebab tu kebanyakan orang yang mati kalau dia menganut agama Scientology, mayatnya disimpan. Macam Firaun, mayatnya disimpan. Sebab mereka yakin bahawa satu hari nanti Firaun itu akan dibangkitkan. Dan mereka mengatakan bahawa yang boleh membangkitkan itu ialah sains. Sebab tu saya sebutkan 20 tahun yang lepas. Saya rasa lebih daripada 20 tahun yang lepas. Ada satu kaset saya tuan-tuan, nama dia Budaya Dajjal. 20 tahun dulu saya cakap dah.
budaya Dajjal. Sebelum Dajjal yang betul tu sampai, Dajjal tentera dia akan sampai dahulu membawa satu budaya yang sehingga orang meyakini budaya Dajjal itu lebih daripada meyakini kepada Al-Quran, meyakini pada Allah. Bila Dajjal mengatakan bahawa dia nak hujan, dia boleh buat hujan. Dia boleh belah kepala orang dan dia cantumkan balik kepala orang dan boleh hidup orang tu. Dan hari ni tuan-tuan, kita boleh buat. Malah kita boleh bercakap dengan orang yang telah mati. Hari ni dah ada teknologi tuan-tuan, teknologi bercakap 3D, 4D dengan orang yang dah mati. Kita boleh pakai spek mata ni tuan-tuan dan kita boleh tengok mak kita mai bercakap. Dia ambil gambar mak kita, dia ambil gambar mak kita tu, video mak kita, gambar mak kita, digerakkan video tu dan seolah-olah mak tu datang pada kita. Ini tuan-tuan dipanggil budaya Dajjal. Dan kita lihat hari ni orang buat operation macam-macam yang bukan-bukan tuan-tuan, dan boleh hidup berjaya pula. Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang sesuatu, dan Al-Quran itu adalah fakta. Hari ini orang boleh bertanya kepada kita, apa bukti saintifik bahawa madu lebah itu adalah ubat? Adakah kau buat kajian dalam makmal? Yang tanya tu orang Islam tuan-tuan. Al-Quran itu kalamullah, Allah punya kata-kata. Hari ini orang boleh tanya, dan yang bertanya tu pula makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta. Bayangkan, kurang ajar tak kurang ajar? Dia pun dijadikan oleh Allah, dan dia boleh tanya pula, ada bukti saintifik tak? Hang nak tanya bukti saintifik, hang tanya diri hang dulu. Kamu tu dijadi daripada apa? Kamu tu dijadi daripada air. Air yang hina. Daripada air yang hina boleh jadi darah, boleh jadi daging, boleh jadi jantung, boleh jadi rambut, boleh jadi tulang, boleh jadi paru-paru, boleh jadi buah pinggang, boleh jadi suara daripada air yang hina. Buktikan dengan saintifik kamu daripada air. Buktikan dengan saintifik macam mana kamu boleh cipta daripada air. Sains bukan segala-galanya tuan-tuan. Tapi hari ni ada orang meletakkan sains segala-galanya. Subhanallah. Sains nak bagi jawapan apa pada kita? Kita jadi daripada air mani. Daripada air mani boleh jadi muka tak sama. Daripada air mani boleh jadi suara tak sama, DNA tak sama, semua tak sama. Jawapan dia ialah Allah yang menjadikan. Kita selalu duk zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan Allah. Tapi bila mari satu wabak, bila mari satu konflik, senang-senang kita kata Allah tak berkuasa, Allah tak terror. Yang lebih terror ialah sains. Subhanallah. Habis itu di mana zikir la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan hanya daya upaya Allah Ta'ala. Mana akidah kita tuan-tuan? Maka Nabi kata iqta' lisanaka an hamalatil Quran. Tutup lidah kamu, potong lidah kamu daripada mengutuk orang yang bercakap tentang Al-Quran. Dan yang kedua kata Nabi, iqta' lisanaka, jaga lidah kamu daripada mengutuk orang-orang yang menuntut ilmu wa tullabil ilm. Dua orang ni jangan kutuk. Yang kedua ialah orang yang menuntut ilmu. Jangan duk kata pula pada orang yang mengaji ni, dia orang tu tak jemu-jemu mengajinya pun. Malam semalam mengaji, hari ni mengaji, subuh mengaji, taknya habis ke ilmunya pun. Nampak? Nak mengaji pakai speaker dalam udah lah. Ya Allah, speaker rumah orang dengar apa? Nampak? Hena ni. Dihenanya ustaz yang mengajar. Ustaz tu dapat sampul jalan, tak ada sampul tak jalan. Nampak? Macam-macam bahasa yang digunakan untuk mengutuk orang yang menuntut ilmu, yang belajar.
wala tumazziqin nas bilisanik. Kata Rasulullah yang ketiga, jangan kamu mengoyak-ngoyak maruah manusia dengan lidah kamu. Jaga lidah ni, jangan duk bagi maruah orang jatuh. Hari ni dah ada dah tuan-tuan undang-undang peraturan yang melarang menghina bentuk badan orang. Body shaming nama dia. Tak boleh. Jangan duk kata ke orang, weh gemuk, tak padan dengan gemuk boleh saman. Tak badan kurus melidi macam papan. Tak boleh. Tak padan hitam legam. Itu menjatuhkan maruah orang. Tapi hari ni seronok tuan-tuan mengata betul. Kalau orang tu kita benci pula. Kita tak mengata dekat dia, tapi orang lain tibai dia. Kita rasa seronok. Sebab apa? Kita tak suka dia. Tapi kita diam, kita tak cakap. Ada orang lain hentam dia, kita yes. Balon kata dia. Sama dua-dua tu. Yang balon tu pun jahat, kita hak duk suruh balon tu pun sama jahat. Buat apa kita nak jatuhkan maruah orang? Menjatuhkan maruah orang tu pasal apa? Iyalah, dah betul dia buat. Iyalah, kalau dia buat pun dah kena mengena apa dengan kamu. Dia bukannya ambil apa-apa benda yang melibatkan kamu ke negara ke apa ke. Maruah dia tutup lah. Iyalah apa? Dia buat tak betul. Takkan saya salah kot cerita ke orang dia buat tak betul. Tak soalan dia buat apa? Dia pergi Langkawi, mandi tepi pantai Cenang, pakai spender. Betul? Saya ambil lah gambar dia. Atau yang masuk dalam Facebook tu pun salah. Dah betul dia pakai spender. Salah tu. Dia salah dengan Tuhan. Kamu salah pula, bukan aib dia. Dia masalah dia kalau orang biasa tak apa, masalah dia tutup imam. Ni bukan imam sini lah, ni di Afrika ni tuan-tuan yang saya hormati. Bersyukurlah pada Allah sebab Allah tutup aib kita. Kalaulah Allah buka aib kita, agak-agak apa jadi? Siapa di kalangan tuan-tuan ni yang tak ada aib? Cuba habaq mai. Tapi Allah ni maha baik. Dia tutup aib kita. Aib waktu muda, aib waktu bertunang, aib waktu bebas dulu, aib waktu jahiliah dulu, aib waktu alim, aib waktu pandai, aib waktu seorang-seorang, aib waktu pergi pada tempat yang orang tak kenal. Ada saja aib kita tuan-tuan. Tapi Allah maha baik. Allah tutup aib kita. Maka dengan sebab Allah tutup aib kita, tolonglah tutup aib kita sendiri. Jangan dibuka lagi aib kita. Ada setengah orang dia buka aib dia. Dulu kita jahat, dulu kita tak baik, sekarang kita dah hijrah, kita dah taubat. Sudahlah, jangan buat pula seminar, forum pula, cerita pula. Saya dulu, waktu saya muda, waktu saya jahiliah, waktu dulu. Allah dah tutup, yang hang kata buka buat apa? Allah dah tutup, tutuplah. Yang kedua, tolong jaga aib orang lain. Allah dah tolong tutup aib kita, tolonglah tutup aib orang lain. Saya setakat ni insya-Allah Ustaz, saya tutup aib orang. Bagus. Habis itu bila nak buka aib? Tunggu bergaduh lah. Tunggu bercerai. Sekarang kita tak buka aib isteri kita, pasal masih hidup serumah. Cuba cerai. Dibukanya habis-habisan. Sebab itu nak tunggu baik tak baik kita ni bila? Nak nampak baik tak baik kita ni bila? Tunggu bila ada konflik. Tunggu bila ada clash. Tunggu bila ada tak puas hati. Baru tahu siapa kita. Kita duduk dalam masjid ni memang baik.
Dengan AJK baik, dengan makmum baik, dengan tok imam baik, dengan tok siak semua baik. Tunggu bergaduh. Tunggu bergaduh tuan-tuan. Bila bergaduhnya? Pintu pagar tutup, kota dah penuh. Datang lambat sikit, kota penuh, hak jaga pula kata minta maaf. Close. Habis. Tuan-tuan tengoklah, maki ni berjela tuan-tuan. Hak tok imam kena, naib pengurusi kena, tok siak kena. Tok Bilal hak tak tahu apa pun kena kan. Nak tunggu elok tak elok kita ni bukan waktu masa baik, waktu masa bergaduh. Waktu baik dengan isteri, abang anja darling, abang anja darling. Tunggu bila ada clash, konflik, gaduh. Masa itu jumpa mak tempat dibuka. Mak tak tahu apa yang dia buat kat saya. Mak tak tahu. Mak nampak je menantu mak tu baik, tapi mak nampak. Sagi jumpa ayah, isteri saya tu ayah, menantu ayah tu bukan macam yang ayah nampak. Dekat pejabat, aku 20 tahun aku kahwin dengan dia, korang memang nampak dia baik, tapi aku ni bini dia, aku tahulah luar dalam dia. Nampak tuan-tuan. Sebab itu manusia yang betul-betul baik itu siapa? Waktu sedang baik pun baik, waktu sedang bergaduh pun baik, waktu sedang bercinta pun baik, waktu dalam keadaan bermusuh pun baik. Dia jaga maruah, dia jaga lidah orang. Orang ni betul baik. Jadi tuan-tuan, nak tengok siapa baik tak baik, tengok sekarang. Siapa musuh kita? Siapa yang tak berkenan dengan kita? Dia buka ada aib kita, dia buka ada rahsia kita, dia tak buka, baik orang tu tuan-tuan. Kata Rasulullah, siapa yang membuka aib orang, siapa yang menjatuhkan maruah orang, kata Nabi, fatumazzika kilabun nar. Dan siapa-siapa yang membuka maruah orang lain nanti akan dikoyak-koyak oleh anjing neraka. Anjing neraka akan duk koyak daging dia, akan duk koyak badan dia, sebab dia dulu mengoyak-ngoyak maruah orang. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, banyak daripada kita ni yang mengoyak maruah orang dalam Facebook, dalam laman media, ditelanjang, dibogelkan dengan tanpa ada perasaan takut lagi kepada Allah. Malah kalau tak ada benda yang nak dibogelkan, direka, dicerita, dicipta satu-satu benda sampai orang nak percaya. Berhati-hati tuan-tuan. Gamak kita nak dikoyak-koyak oleh anjing dalam neraka. Baik, dan daripada Abi Qilabah, beliau telah berkata, sesungguhnya pada mengumpat itu merobohkan hati daripada hidayah. Allah Ta'ala berkatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah pada orang lain. Yang boleh bagi hidayah ni Allah. Kalau hati kita dah tak ada tempat, macam mana hidayah nak masuk? Dah roboh, macam mana hidayah nak masuk? Rumah kita ni roboh, tak ada apa dah. TMB nak pasang elektrik. Ada TMB bawa tiang, bawa kabel semua, nak buat apa? Ni encik TMB nak pasang supply dekat rumah tu. Rumah mana? Tu rumah yang dah roboh. Ketua kampung tengok TMB, tengok rumah, tengok TMB, tengok rumah. Nak pasang apa? Rumah dah tak ada. Encik, rumah tu dah runtuh, dah terbakar dah encik. Macam mana encik nak pasang? Tak ada rumah. Pegawai TMB kata, kau tak nampak tu ada rumah tu. Menurut ilmu saya, siapa-siapa yang tak nampak, itu tandanya dah. Ketua kampung kata, oh yang begitu-gitu tu tiang ya. Kita dia tuan-tuan, tu cerita Musa menjanggut lebay nujum 4 belalang, boleh tak? Kalau dah rumah dah tak ada, macam mana cahaya nak masuk? TMB tak pasang rumah tu. Begitulah kalau hidayah kita ni, pintu hidayah ni dah roboh, macam mana hidayah nak masuk? Yang kedua,
Macam mana nak masuk hidayah dalam sanubari kita kalau pintu tertutup? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tuan rumah tak buka. Pakat satu keluarga pula. Tuan-tuan kalau nak dengar bahasa ni, tuan-tuan kena jadi orang tabligh. Orang tabligh selalu jumpa bahasa ni. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dalam rumah tu punya sunyi. Anak ni kena pekuk dengan bapak. Diam. Satu keluarga punya tak mau jawab salam pada tabligh, punya takut ke tabligh, tuan-tuan. Macam-macam. Mana ustaz tahu? Pak saya pernah ikut jemaah, saya tahu. Saya tukang bagi salam, jom insya-Allah malam ni kita ada buat bayan sikit kat masjid. Insya-Allah tuan jemputlah. Sunyi sepi, tuan. Rupanya pakat satu beranak jangan jawab salam, duk diam. Tali besen pun tutup, dia. Ui, takut sungguh, tuan-tuan. Nah, tak mau jawab salam, dia punya takut dengan tabligh. Kalaulah dia tak buka pintu, macam mana orang nak masuk? Tutup rapat. Begitulah tuan-tuan, macam mana hidayah nak masuk kalau kita tutup pintu rapat, pintu hati kita. Kenapa pintu hidayah tertutup? Kenapa pintu hidayah terbakar, rumah hangus? Jawab Rasulullah, sebab orang itu ialah suka mengumpat. Orang yang membiasakan dirinya mengumpat, dia suka mengumpat, ibarat dia merobohkan hati dia, ibarat dia membakar hangus pintu-pintu hidayah. Maka orang yang suka mengumpat, dia takkan dapat hidayah, tuan-tuan. Pintu dah tak ada, rumah dah tak ada, pintu dah tertutup. Tapi ustaz, saya tengok dia datang je masjid, dia datang je semayang ustaz. Macam mana ustaz kata dia tak ada hidayah? Cuba kamu tengok dia datang tu, apa dia buat? Habis semayang, belum sempat nak bersalam lagi. Memang tak bersalam sekarang ni, tak ada salam, tak tahu sampai bila boleh bersalam. Dulu ni belum sempat bersalam dah kutuk tu imam lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Belum sempat berzikir dah kutuk dah tu imam. Siapa tu dia? Tak tahu, imam baru, bodoh ke apa, baca ayat panjang-panjang ni. Dia tak tahu malam ni pukul 9 malam ada sepah tu reunion. Dia kutuk orang, dia kutuk. Kadang-kadang tuan-tuan habis-habis semayang dia siku kawan dia. Kenapa? Tengok kipas, aku rasa dah 4 bulan tak pusing. Dia orang ni buta ke apa? Nampak? Oh, sedap tuan-tuan. Turun tangga tu tuan-tuan, terus kutuk. Siapa punya motor tu? Haji Dolah tu. Dah tua-tua pun beli motor baru lagi. Ingat matilah. Beli Yamaha tu 50 nak mati dah pun. Apalah. Kok suka dia lah dia nak beli Yamaha ke? Dia nak beli Honda ke? Yang kutuk dia pasal apa? Itulah tanda orang yang tak ada hidayah. Walaupun dia kaki masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat hak bercakap ni ada hidayah? Kalau saya ni pun mengajar, mengata pada orang, mengumpat pada orang, mengkondemkan orang, menjatuhkan maruah orang, saya lagi tak ada hidayah, tuan-tuan. Walaupun kitab depan saya, tuan-tuan. Walaupun Quran di bibir, hadis di mulut, tetapi apa yang saya gunakan, yang saya keluarkan ialah menjatuhkan maruah orang, mengutuk orang, mengumpat orang. Saya tak lebih daripada tuan-tuan yang kita sebutkan tadi, manusia yang akan dikoyak-koyak oleh anjing dalam neraka ni, tuan-tuan. Baik, maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala pemeliharaan daripada kerosakan hati dengan limpah kurnianya. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam hadis sebut tentang hati, di dalam Al-Quran pun sebut tentang hati. Di dalam kalimah kita, hati ni ada digunakan dengan perkataan fuad.
ada menggunakan hati, menggunakan perkataan qalbu fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Ada juga Allah gunakan perkataan afidah, fuad pun Allah Ta'ala gunakan banyak, tuan-tuan. Dalam satu hadis, tuan-tuan, dalam badan kamu ada seketul daging, yang mana kalau daging ni elok, eloklah kamu. Kalau daging ni busuk, busuklah kamu. Maka kata Rasulullah, benda itu ialah hati. Orang kaji, tuan-tuan. Kalau hati sihat, badan sihat. Kalau hati sakit, badan pun sakit. Jadi kita cari jalan macam mana nak bagi hati sakit. Sebab tu musuh-musuh Islam dia cari jalan bagaimana nak bagi musuh, bagaimana nak jadi umat Islam tu sakit. Cara dia ialah rosakkan hati. Orang tua-tua selalu sebut dia tu hati dah keras. Dulu-dulu orang tua-tua sebut hati dah keras, dia tu dah benak hati dia. Orang tua-tua dulu. Kamu cakap apa pun tak gunalah leman, dia tu dah keras hati. Tuan-tuan tahu tak, hari ni ada penyakit keras hati. Penyakit keras hati ni, tuan-tuan, punca daripada apa? Kanser. Penyakit hati keras ni punca daripada apa? Pemakanan. Orang tua-tua dulu sebut keras hati ni degil. Faham orang tua-tua dulu, keras hati ni melawan. Keras hati ni tak ada dengar cakap. Tapi orang hari ni, musuh Islam, cari jalan macam mana nak bagi hati tu rosak. Dirosakkan melalui pemakanan. Hati dia jadi keras, hati dia jadi rosak. Cuba tuan-tuan tengok hari ni apa bentuk pemakanan yang kita makan. Kebanyakan dia makanan segera. Dan hari ni telah dicipta makanan daging yang dibuat di dalam makmal. Dibuat dah. Dulu kita duk dengar cerita 5-6 tahun dulu, tuan-tuan ingat tak cerita dulu? Telur palsu. Heboh satu dunia. Ada sebuah negara dalam dunia ni mengeluarkan telur tiruan. Pakat kecoh semua, telur tiruan. Pakat beli tengok ada plastik ke tidak, plastik tidak. Kemudian timbul pula ada isu beras palsu. Kecoh satu dunia. Ada sebuah negara dalam dunia ni mengeluarkan beras tiruan. Ada yang mengeluarkan sayur sawi turian, apa nama, tiruan, kobis tiruan. Heboh. Satu dunia heboh. Kita pakat duk cari betul tak betul telur ni, betul tak betul ni. Hari ni orang boleh buat. Tiba-tiba 2-3 hari lepas ada orang dah lancarkan burger menggunakan daging tiruan. Sunyi sepi semua. Inilah satu bentuk pemakanan yang sihat. Lebih sihat daripada makan daging. Lah, apa nak jadi kita ni, tuan-tuan? Cek balik apa yang kita makan menjadikan hati kita rosak. Daripada penyakit kanser hati, daripada penyakit hati keras dan sebagainya. Baik, ini adalah perbicaraan tentang percakapan yang haram. Dan adapun percakapan yang harus padanya ada 4 perkara. Baik, habis ada cerita bab haram. Sekarang kita duk cerita pula apa dia yang harus bercakap. Apa dia yang harus bercakap. Tadi petang, tuan-tuan, saya ada discussion dengan beberapa orang berkenaan dengan kejadian membunuh diri. Tadi ada pakar hospital, pakar psikiatrik, semua ada. Yang tak pakar saya, entah. Rasa kerdil je saya ni, duduk bersama dengan orang yang pakar-pakar. Bila dia orang tanya saya, okey ustaz, pendapat ustaz daripada sudut agama tentang bunuh diri. Saya cakap, tuan-tuan, Islam ni dia cara hidup. Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang Allah redha, cara hidup yang Allah redha ialah Islam. Apa maksud? Saya kata hari ini saya pakai songkok hitam. Saya pakai songkok hitam ni pun ada hukum. Harus ke, sunat ke, wajib ke, haram ke? Begitulah bandingannya dalam Islam. Tidak ada satu benda yang tidak ada hukum dalam Islam. Apa hukum? Semua ada. Ustaz, apa hukum pakai kipas helikopter? Ada. Ada. Ustaz, apa hukum pakai baju merah? Ada. Apa tak ada pula? Ustaz, apa hukum buang bulu kening? Laki ke perempuan? Lelaki macam saya buang bulu kening, apa hukum? Ada. Ustaz, ya. Apa hukum makan benda ni? Apa hukum minum ni Ustaz? Ada tak? Ada. Ustaz, apa hukum cakap ini? Apa hukum cakap ini? Ada. Satu agama yang sangat komplit, tak pernah tertinggal barang satu benda. Tak boleh kita cakap apa hukum ni? Oh, tak tahu saya, ini tak ada hukum ni. Tak ada ni. Mana ada tuan-tuan? Semua benda ada hukum. Termasuklah bunuh diri. Termasuklah bunuh diri. Sebab apa yang mereka bincang ni tuan-tuan? Sebab kes yang melibatkan bunuh diri waktu PKP ni makin meningkat. Dia nak tengok sudut pandang daripada agama macam mana nak selesaikan masalah bunuh diri ni. Subhanallah. Baik tuan-tuan yang saya hormati, ada 4 benda harus bercakap. Pertama, menyibukkan pekerjaan malaikat pencatat yang mulia dengan mencatat apa yang tiada kebaikan padanya dan tiada faedah. Sedangkan wajib bagi seseorang merasa malu daripada kedua malaikat pencatat itu dan seterusnya dia tidak menyakiti kepada kedua-dua malaikat itu. Apa dia cakapan yang harus? Baik. Percakapan yang harus tu apa? Dosa pun tidak, pahala pun tidak. Haram pun tidak, pahala pun tidak. Turun tangga masjid, sekarang ni panas ya. Nampak tak? Nyimbang dengan kawan sambil turun tangga. Sekarang ni panas benar ya. Aircon pasang tak sejuk kata dia. Apa hukum cakap tu? Berdosa tak? Tak. Dapat pahala tak? Tak. Habis itu harus. Malaikat catat tak Ustaz? Malaikat tetap catat. Tadi Ustaz kata tak dosa, tak pahala, pasal apa malaikat catat? Malaikat tak pernah renggang daripada menulis apa yang kita buat. Malaikat berhenti menulis hanya pada 3 kondisi. Pertama, bila kita tidur, malaikat yang mencatat meletakkan tulisan dia, kalam dia. Diletakkan kalam dia tuan-tuan. Dah. Sebab kita tidur. Tak ada dosa, tak ada pahala yang kita buat waktu tidur. Dia perkataan yang terbit, perbuatan yang dibuat waktu tidur tak dipakai. Sebab tu tuan-tuan, waktu dengar ceramah ni, kuliah ni tuan-tuan tertidur, pulanglah pada tuan-tuan. Bukannya berdosa pun. Saya nak marah siapa? Tidurlah. Kalau ada tiang lagi bagus tuan. Tidurlah. Yang kedua, bila ingatan hilang, gila, mabuk misalnya, mabuk yang tak sengaja lah. Bukan mabuk sengaja, mabuk yang tak sengaja, jenis tak reti punya orang. Tak pernah duduk di hotel 5 bintang tuan-tuan oi, pi kursus apa atau pi tok hotel 5 bintang. Bila duduk seorang-seorang dia nak buat apa? Tak dibuka peti ais. Duduk di kampung apa semua, duduk beri aku nak pi mana? Mula ada meraba peti ais. Oi, ada kacang bagus macam ni. Tengok pula, oi, ayat tin pun ada. Sudah tuan-tuan. Dia ingat ayat tin apa? Tarik-tarik berum meletup tuan-tuan. Oi, bagus ya. Bagus-bagus. 4 hari tak bangun tuan-tuan. Yang tu tak tahu, jenis bodoh tak tahu apa.
Dia bukan tahu tin tu arak ke apa, dia tak tahu taklah berdosa, tapi kalau dia tahu dia minum dosa. Orang yang tak ada ingatan, dia gila ke, dia koma ke, dia tak ada ingatan, habis. Maka malaikat letak. Yang ketiga, malaikat tak tulis masa bila, selagi mana belum akil baligh. Umur 4 tahun, umur 5 tahun, umur 6 tahun. Lain daripada tu tuan-tuan, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, malaikat tulis. Maka Allah berfirman kepada kita, ma yalfizu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan daripada suatu ucapan melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid yang menjadi pengawas dan sentiasa siap sedia menulisnya, walaupun benda itu tak ada pahala dan tak ada dosa. Maka dia akan melambatkan urusan kita di hari kiamat. Allah tanya, kenapa engkau cakap hari ni panas pasang aircon pun tak sejuk? Allah tanya, apa saya cakap macam tu? Bayangkan tuan-tuan, lagi banyak kita bercakap, walaupun benda tu harus, lagi banyak Allah soal. Sebab tu Nabi kata, orang yang beriman dia tak bercakap, melainkan perlu saja. Dia lebih banyak diam. Kita sekarang lauk tak sedap, kita cakap. Ikan bilis, sayur kangkung, sayur sawi, sambal. 4 lauk isteri masak. Kita tanya, telur tak ada? Yang tu pun Allah tanya. Bukannya ada dosa apa? Bayangkan pula tuan-tuan, berdosa pula. Makan ikan tu letak balik. Haram jadah. Bodoh betul. Pi maki pula. Lagilah tuan-tuan. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau bismillahirrahmanirrahim. Bila makan tuan-tuan, sedapnya, alhamdulillah, dapat pahala. Makan ikan pula tercekik tulang, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam keadaan tercekik tulang pun dapat pahala. Kita tuan-tuan, bila nikmat, alhamdulillah pahala, alhamdulillah saja. Cuba cekik tulang pula, makilah, haram jadah, bodoh, tolol, semuanya terbit. Inilah masalah kita ni. Sebab tu kitab ni sebut kepada kita, engkau nak bercakap benda tu boleh, tapi ingat, malaikat tetap menulis apa yang kau cakap dan akan dihisap apa yang kita cakap. Jadi kalau rasa nak senang hari percakapan, hari penghisapan, maka banyakkan berdiam di dunia. Yang kedua, pengiriman buku catatan amalan kepada Allah Ta'ala yang terdiri daripada perbuatan dan percakapan yang sia-sia, tiada berfaedah, dan perbualan karut yang tidak keruan. Maka hendaklah seseorang hamba itu berjaga-jaga pengiriman yang sedemikian, dan cubalah merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang saya hormati, hari ini ada penghuni pondok saya meninggal pagi tadi pukul 1:30 pagi. Saya ni dah tak tidur sebulan tak tidur, tak relax, sebulan tak tidur, 24 jam tak tidur. Pukul 1:30 dia orang telefon, ustaz ni Tuan Haji kita dah tak ada, meninggal. Allahu akbar. Pakai baju, pi rumah, pi pondok, nak uruskan, nak bersih badan dia semua. Dia orang tunjuk kat saya video waktu dia nazak, video waktu dia nak mati. Isteri dia ambil, ketok-ketok ambil suami ni. Allah tuan-tuan, lidah ni sampai habis daripada duk sakit tu, sampai habis nyawa. Allah, la ilaha illallah, Allah, sampai ke sudah, sampai habis nyawa dia. Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Saya bila urus mayat dia apa semua, tengok muka bersih apa semua ni tuan, dia ni duduk di Mekah saja berapa belas tahun mengaji di Mekah. Orang alim tuan-tuan, 80 lebih.
Duk dengan dia tuan-tuan, kan cakap banyak. Kita jadi susah hati duk dengan dia. Apalah aku nak cakap dengan orang tua ni. Punya tak cakap dia. Warak, dia jaga mulut dia tuan-tuan. Dia jaga lidah dia. Alim, tapi tak nampak, dia tak tunjuk dia alim. Kita pula kena pergi tanya dia, yang ni apa hukum, yang ni apa hukum. Saya kata dekat dia, tuan, patutnya saya yang mengaji dengan tuan, bukan tuan mengaji dengan saya. Tuan ni alim ni, duduk di Mekah daripada kecil sampai habis, balik ke Malaysia baru jadi tok guru. Dia jadi berhenti tuan-tuan, dia main duduk sekolah saya 3 tahun setengah. Dia pula duduk tadah kitab pula. Alim, tak cakap banyak, walaupun alim, dia jaga lidah dia. Sebab tu saya tak heran tuan-tuan, bila dia jaga lidah waktu dia hidup, Allah jaga lidah dia waktu dia nak mati. Kita bimbang tuan-tuan bila kita tak jaga lidah kita waktu kita hidup. Waktu kita nak mati, Allah tak tolong lidah kita untuk menyebut kalimah la ilaha illallah waktu kita nak dicabut nyawa. Ni tiap-tiap hari duk post benda yang tak elok, tiap-tiap hari duk kirim benda yang tak elok pada Allah. Kebiasaan yang tak elok, kebiasaan itulah yang kita buat bila kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia, biasa-biasakanlah yang baik. Mudah-mudahan waktu kita mati nanti juga dalam keadaan yang baik, yang biasa kita buat. Tuan-tuan boleh tengok orang yang rajin ke masjid, kebiasaannya mati pun ada kaitan dengan masjid tuan-tuan. Sama ada waktu dia solat, waktu dia sujud, waktu dia pergi, waktu dia balik, kebiasaannya begitulah. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua juga mati dalam kebiasaan yang baik yang disebut sebagai husnul khatimah. Sekadar itu sahaja tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.